Pengenalan. Kemiskinan di Malaysia merupakan isu ekonomi yang kontroversi berikutan dengan peningkatan kadar inflasi yang disebabkan oleh faktor seperti kos sara hidup yang tinggi. Perkara ini juga terjadi di kawasan bandar dan luar bandar, tetapi di kawasan luar bandar adalah lebih tinggi. Ia juga merupakan di kawasan luar bandar juga merupakan perkara yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan. Setiap negara juga menginginkan negara mereka lebih stabil dan lebih maju. Dengan itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengurangi tahap kemiskinan dalam negara. Impian Malaysia adalah untuk menjadi negara yang lebih maju dan lebih stabil adalah dengan membantras kemiskinan yang ada dalam Malaysia. Pengenalan. Konsep kemiskinan di Malaysia. Kemiskinan di Malaysia dapat dijelaskan melalui perspektif kewangan atau pendapatan yang mana ianya adalah tidak asing kepada individu. Terdapat dua jenis konsep kemiskinan, iaitu kemiskinan mutlak dan kemiskinan relatif. Yang pertama ialah kemiskinan mutlak. Kemiskinan mutlak ia bermaksud sesuatu keadaan di mana seseorang itu atau isi rumah berada dalam keadaan tidak mampu untuk mencukupi keperluan asas mereka. Keperluan asas ini terdiri daripada makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan pendidikan. Konsep kemiskinan yang seterusnya ialah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ialah dikaitkan dengan agihan pendapatan. Berdasarkan kepada konsep kemiskinan relatif ini, agihan pendapatan dapat dijelaskan untuk sebagai tingkat kebajikan bagi seseorang individu. Jenis kemiskinan ini juga akan sentiasa wujud dan tidak mungkin dapat dihapuskan selagi mana ketidakseimbangan itu dalam agihan pendapatan itu berlaku. Malaysia jenis kemiskinan yang kerap berlaku adalah kemiskinan mutlak, yang di mana ianya adalah berdasarkan kepada pendapatan isi rumah. Bagi keluarga yang mempunyai pendapatan yang kurang daripada pendapatan garis kemiskinan, maka keluarga tersebut adalah dianggap sebagai golongan yang miskin. Faktor-faktor kemiskinan luar bandar. Terdapat 5 faktor-faktor kemiskinan luar bandar, iaitu yang pertama ialah taraf pendidikan yang rendah. Pendidikan adalah perkara yang penting bagi membolehkan individu mencapai tahap yang baik untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, mereka yang tinggal di kawasan luar bandar ini kurang kemampuan untuk mendapatkan taraf pendidikan yang baik. Ia juga adalah disebabkan oleh tahap kesusahan yang melampau yang menjadikan mereka tak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Bahkan juga ada juga yang langsung tidak mendapat pendidikan, yang tidak langsung bersekolah disebabkan oleh kos sara hidup yang terlalu tinggi. Oleh itu mereka juga terpaksa melalui tahap kemiskinan yang rendah dan menyebabkan mereka tidak dapat bersekolah dan tidak mendapat ilmu-ilmu yang lebih mendalam. Faktor yang kedua ialah hak pekerjaan. Hak pekerjaan, kebanyakannya sekarang ini peluang pekerjaan ni lebih banyak di bandar lah. Peluang pekerjaan juga lebih banyak di bandar. Kebanyakan juga peluang pekerjaan yang berada di kawasan bandar adalah tertakluk kepada sektor pertanian dan perikanan, disebabkan oleh kawasan luar bandar ni dia lebih berfokus kepada kawasan kampung dan daerah yang kecil. Tetapi terdapat juga setengah penduduk yang berada di luar bandar juga mencari peluang pekerjaan di bandar, kerana peluang pekerjaan di bandar adalah lebih menguntungkan mereka. Faktor yang ketiga ialah ketidakprihatinan pemimpin. Pihak yang seharusnya memberikan penekanan yang sewajarnya adalah datang daripada pihak kerajaan sendirilah, untuk meningkatkan sektor ekonomi buat golongan ini. Peranan kerajaan juga yang memerintah seharusnya lebih adil dan bijak dalam mengatasi isu kemiskinan.
Ini daripada terus menjadi asbab lah kepada berlakunya kegagalan dari segi ekonomi negara. Faktor yang keempat adalah kos sara hidup yang tinggi. Peningkatan kos sara hidup ini adalah disebabkan berlakunya peningkatan pendapatan individu untuk sesuatu jangka masa yang tidak dapat menampung peningkatan harga barangan. Jika berlaku semedemikian, jika keadaan terus berlaku, seseorang individu tu dia terpaksa meningkatkan pembelanjaan hariannya tanpa merubah corak pembelanjaannya. Perubahan hasil pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup, ia akan menjadikan kehidupan masyarakat semakin sempit untuk mereka melalui kehidupan mereka. Faktor yang terakhir adalah krisis ekonomi. Apabila berlakunya krisis ekonomi, pelbagai sektor pekerjaan akan mengurangkan kadar pekerja mereka kerana tidak mampu untuk membayar gaji pekerja, dan perkara ini dia akan menyebabkan pengangguran akan meningkat. Bukan itu sahaja, krisis ekonomi ini juga akan menyebabkan kadar inflasi akan turut berlaku dan meningkat secara mendadak. Keadaan ini akan menyebabkan kemiskinan di kawasan luar bandar akan mengalami penderitaan yang lebih serius lah, kerana mereka terpaksa membeli barangan dengan kadar harga yang tinggi dengan perolehan pendapatan yang kecil. Terdapat beberapa kesan daripada faktor kemiskinan luar bandar yang berlaku di negara ini. Antara kesan kemiskinan luar bandar adalah seperti berikut. Yang pertama ialah kesan terhadap sosial. Kebanyakan daripada mereka penduduk di luar bandar terpaksa berhadapan dengan masalah kewangan keluarga yang tidak mampu untuk membiayai kos persekolahan, sehingga membawa kepada proses pemberhentian lah. Hal ini juga adalah kerana terdapat segelintir kanak-kanak yang masih muda terpaksa menggalas tanggungjawab untuk membantu ibu bapa mereka dalam mencari punca pendapatan. Bukan itu sahaja, keadaan ini juga akan mendorong golongan ini lebih terdedah kepada gejala sosial yang tidak sihat lah, seperti terlibat dengan kes jenayah, penyalahgunaan dadah dan sebagainya untuk mereka mendapatkan sumber kewangan. Kesan kemiskinan yang seterusnya adalah masalah kemudahan asas. Masalah kemudahan asas adalah seperti bekalan air, bekalan elektrik, sumber makanan dan sebagainya. Bagi segelintir keluarga yang benar-benar berada dalam keadaan kemiskinan yang naif, masih ada lagi yang menggunakan lilin untuk menerangi malam mereka dan menggunakan air sungai atau perigi sebagai sumber bekalan air mereka. Kesan yang ketiga atau kesan yang terakhir adalah penurunan kualiti hidup. Hal ini adalah kerana bebanan tanggungjawab yang terpaksa dihadapi oleh mereka dalam memenuhi keperluan harian. Ada juga segelintir keluarga yang terlalu teruklah sehingga berlakunya kepincangan dalam rumah tangga, dan anak-anak mereka lah yang terpaksa menjadi mangsa keadaan. Keganasan rumah tangga yang berlaku juga adalah berpunca daripada keluarga yang berhadapan dengan masalah seperti kewangan, sikap penyabaran pasangan dan kesempatan kehidupan yang mereka lalui. Usaha-usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan di luar bandar. Yang pertama ialah perkhidmatan sosial. Perumahan haruslah dibina dengan lebih banyak dengan kos yang lebih rendah agar semua golongan mampu untuk membeli rumah. Memperkasarkan pendidikan agar semua masyarakat dapat menerima pendidikan yang lebih baik. Usaha yang kedua ialah menambah peluang pekerjaan. Pihak kerajaan haruslah membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak
untuk masyarakat yang di luar bandar. Pihak kerajaan juga haruslah memperkenalkan lebih banyak program berbentuk latihan dan kemahiran bagi melatih golongan belia muda. Usaha yang ketiga ialah menaikkan kadar gaji pekerja. Pihak kerajaan juga seharusnya memikirkan tentang kenaikan gaji buat pekerja yang seharusnya adalah seiring dengan kenaikan kos sara hidup pada hari ini. Kenaikan gaji dan juga mendapat kadar bonus adalah perkara yang boleh membantu masyarakat meningkatkan kualiti kehidupan mereka. Usaha yang keempat adalah menyusun semula masyarakat. Perbezaan ekonomi ini telah menyebabkan segelintir masyarakat hidup dalam keadaan kemiskinan yang melampau dan segelintir masyarakat hidup dengan kehidupan yang serba mewah lantaran pada perbezaan ekonomi yang dilakukan. Pihak kerajaan dengan dasar baru yang dilaksanakan iaitu model ekonomi baru MEB yang telah dirangka sebagai usaha untuk membantu rakyat dalam mengurangkan bebanan hidup. Kesimpulan, masalah kemiskinan luar bandar ini merupakan antara masalah yang terpencil kerana kebanyakan isu berkaitan dengan golongan ini sukar mendapat jalan keluarnya. Setiap tahun, kes ini pastinya berlaku dan tidak ada pengurangan yang mendadak dapat diusahakan oleh pihak kerajaan maupun individu. Pengurangan kadar kemiskinan ini adalah tanggungjawab sosial yang seharusnya dilakukan oleh semua pihak secara berterusan. Walaupun rakyat Malaysia sudah mula menikmati hasil pertumbuhan ekonomi, mereka mesti mengambil berat akan masyarakat miskin yang masih ada kerana mengurangkan dan memasmi kemiskinan adalah tanggungjawab sosial untuk semua rakyat Malaysia.